Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid yang dikasihi sekalian, insyaAllah pada hari ini kita nak belajar mengenai tajuk sifat wujud. Ustazah ulang, kita akan belajar tajuk sifat wujud. Jadi jom kita tengok apa itu sifat wujud. Baiklah, jika lihat di sini, kita akan nampak pengertian ataupun maksud bagi sifat wujud. Jom kita baca sama-sama. Poin pertama, Allah itu wujud. Okey, sifat wujud ni adalah untuk Allah. Allah yang bersifat wujud. Okey. Yang kedua, wujud artinya ada. Jadi wujud ni sebenarnya dia dalam perkataan bahasa Arab. Maksud dalam bahasa Melayunya ialah ada. Jadi siapa yang bersifat ada ni? Allah. Allah sentiasa bersifat ada. Allah ada sampai kiamat. Sampai bila-bila Allah sentiasa wujud. Ada. Yang ketiga, wajib mempercayai Allah itu ada. Okey, ingat awak semua, wujud ni dia dalam kategori sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah yang awak hafal ada 20 hari tu. Wujud, qidam, baqa dan banyak lagi kan. Jadi wujud ni dia kategori wajib. Wajib, sifat wajib bagi Allah. Jadi kita wajib mempercayai Allah itu ada. Allah itu ada. Kita wajib mempercayai Allah itu ada. Yang seterusnya, lawan wujud ialah adamun. Adamun. Okey, tengok dekat sini saya bulatkan. Adamun ialah perkataan berlawanan bagi perkataan wujud. Ingat perkataan lawan tahu bukan kata persamaan. Perkataan berlawanan. Berlawanan. Maksudnya tak sama. Kalau wujud maksudnya ada. Kalau adamun maksudnya tiada. Faham? Adamun tiada, wujud ada. Awak kena ingat. Kalau soalan, peperiksaan ada tanya, apakah lawan bagi wujud? Awak kena jawablah adamun. Apakah lawan bagi ada? Tiada. Okey, perkataan berlawan. Yang seterusnya, mustahil Allah itu tiada. Okey, mustahil kat sini maksudnya tak mungkin. Tak mungkinlah Allah tu sifatnya tiada. Kita tahu Allah itu bersifat wujud. Allah itu bersifat ada. Sentiasa ada dan kekal hingga hari kiamat. Jadi mustahil. Mustahil kat sini maksudnya tak mungkin, tak akan berlaku sekalipun Allah bersifat tiada. Tak mungkin itu berlaku. Faham? Baiklah, kita tengok yang seterusnya. Okey, kita nak tengok kepada dalil nakli. Dalil nakli Allah Subhanahu Wa Taala bersifat wujud. Apa dalil nakli ni? Okey, jadi saya bacakan sedikit. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Okey, ni daripada ayat Al-Quran ayat yang ke-25. Ingat lagi tak dalil nakli saya pernah cakap? Dalil ni ialah bukti. Dalil ni ialah bukti. Bukti yang didatangkan sama ada daripada ayat Al-Quran ataupun hadis. Okey, faham Jadi jom kita tengok dalam Al-Quran. Ni bukti dalam Al-Quran lah ni Allah datang. Bukti yang mengatakan Allah itu bersifat wujud ada dicakap di dalam Al-Quran. Ada diperkatakan di dalam Al-Quran. Jadi inilah contoh buktinya. Bukti ayat Al-Quran tersebut. Jom kita tengok apa maksudnya. Jika engkau nyatakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Nescaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah puji-pujian bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Okey, kat sini kita nampak dah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Nescaya mereka menjawab Allah. Ada langit, ada bumi, ada dunia ni sebabnya Allah. Allah tu sejak azali lagi dia tu dah ada. Allah itu sifatnya ada. Tapi masih ramai lagi yang tidak mengetahuinya. Kenapa dia cakap macam ni? Sebab bila orang Islam semestinya kita tahu Allah itu ada. Allah itu kekal. Tapi untuk orang yang agama lain, agama Hindu ke agama yang bukan Islam, agama Kristian, bagi mereka, diorang tak percayalah benda ni. Mereka tak percaya bahawa Allah itu sifatnya wujud. Jadi, untuk membezakan kita sebagai orang Islam dan orang yang bukan Islam, kita kena percayalah, kita kena wajib beriman dengan sifat wajib bagi Allah, iaitu wujud. Allah wujud. Allah itu ada. Faham? Jadi, ini adalah berkaitan dalil naqli. Dalil naqli, dalil yang didatangkan daripada Al-Quran mengenai Allah itu sifatnya wujud. Okay, sekarang kita lihat pula
Dalil akli. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat wujud. Okey, kalau tadi kita tengok dalil naqli. Sekarang kita nak tengok dalil akli. Okey, awak kena bezakan. Naqli tadi ialah bukti yang didatangkan daripada Al-Quran ataupun hadis. Tapi untuk kali ni dalil akli ni pula ialah bukti yang kita datangkan dengan pemikiran kita, dengan akal. Dengan akal. Jadi apa bukti yang kita boleh fikir dengan kepala, dengan pemikiran kita ni yang Allah itu bersifat wujud. Jom kita tengok. Allah Maha berkuasa menjadikan langit. Tengok kita boleh fikir. Kalau bukan Allah, siapa yang nak cipta langit ni? Takkanlah Tok Kong Cina tu kan, yang patung Cina tu. Jadi kalau kita fikir secara logik, secara pemikiran kita, kepercayaan kita, kita tahu Allah yang berkuasa menjadikan langit. Okey, lagi Allah Maha berkuasa menjadikan binatang. Nampak tak kat situ? Allah itu sebenarnya ada je. Kat mana-mana dia ada. Wujud. Allah Maha berkuasa menjadikan manusia, menjadikan udara. Tengok sekarang ni kat keliling kita. Kita tak nampak udara, kita tak nampak angin. Kan kita tak rasa angin, ni angin. Kita tak nampak angin, tapi kita boleh rasa. Kita boleh rasa angin dekat keliling kita ni. Tapi kita tak nampak. Itu pun kita dah boleh kata sebagai Allah itu wujud. Sebenarnya Allah itu ada je kat mana-mana. Keliling kita binatang, manusia, langit, bintang, binatang apa semua tu daripada Allah. Jadi jelaslah Allah itu bersifat wujud. Okey, kemudian Allah berkuasa menjadikan bulan, matahari, bumi. Ini adalah bukti-bukti. Bukti-bukti yang kita boleh fikir. Kita boleh fikir dengan kita punya akal lah. Allah bagi kita akal kan. Jadi kita boleh fikir. Dari mana datangnya langit? Dari mana datangnya binatang? Dari mana datangnya segala yang ada dekat bumi ni? Semuanya dari Allah. Allah Maha Berkuasa. Jadi itulah antara bukti-bukti yang mengatakan Allah itu bersifat wujud. Ustazah harap awak fahamlah dengan penerangan yang diberikan. Jadi untuk tugasan Ustazah nak awak salin pengertian. Awak salin pengertian maksud wujud tadi tu, dan awak salin juga dalil akli dan nakli. Untuk dalil akli, awak hanya salin maksudnya sahaja, tak perlu salin ayat Al-Quran. Tapi kalau siapa nak salin ayat Al-Quran pun boleh, tak ada masalah. Dan untuk dalil akli, awak kena salin macam yang dalam peta minda tadilah. Buat peta minda dan tulis apa contoh-contoh dalil akli yang mengatakan Allah itu bersifat wujud. Sila buat di dalam buku tulis. Buat nota berkenaan pengertian dalil nakli dan dalil akli. Jadi itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.